Assalamualaikum, welcome back to Penobis. Untuk video kali ini, aku ada satu soalan yang nak ditujukan khususnya kepada penghobi-penghobi akuarium ataupun nama lain penggemar ikan hiasan. Pernah tak ada satu masa hampa menghadapi kekangan untuk terus menjaga ikan-ikan hiasan yang hampa beli dari kedai akuarium ataupun sedia-sedia terdekat? Oleh sebab kekangan-kekangan seperti nak mengubah angin ataupun yang lebih popular ruang tank ataupun space tank yang dah agak terhad, ikan dah besar, so space dah terhad lah. Hampa mengambil jalan penyelesaian untuk melepaskan ikan-ikan hiasan / ikan pendatang ke perairan negara kita atas alasan ikan-ikan hampa akan lebih syok dan selesa sebab dapat ruang yang besar dan boleh beranak pinak dengan persekitaran semula jadi. Hampa sedang tak sedang, hampa dah buat kesilapan dengan melepaskan ikan-ikan hiasan tersebut ataupun ikan-ikan pendatang ke perairan negara kita, ke dalam ekosistem ikan asli negara kita. Tindakan macam ni boleh menggugat ekosistem ikan asli negara kita. Okey, apakah itu ikan pendatang? Ikan pendatang merujuk kepada spesies ikan yang dibawa masuk ke dalam ekosistem yang baru. Kalau nak ambil dalam konteks tajuk video ni, senang kata ikan bukan ikan asli Malaysia yang dibawa masuk ke negara Malaysia. Ikan pendatang yang pada mulanya dibawa masuk ke Malaysia kebanyakannya bertujuan untuk aktiviti akuarium, ikan hiasan ataupun aktiviti aquaculture. Sejak semenjak ni kita dapati terdapat pelbagai spesies ikan pendatang yang telah memasuki perairan negara kita. Seperti yang kita tahu, spesies ikan pendatang sedikit sebanyak memang dah menjejaskan ekosistem perairan negara kita. Habitat dan pembesaran spesies ikan asli dekat negara kita ni dah terbentuk. Ada spesies ikan pendatang yang dia boleh membiak dengan sangat pantas dan pesat, di samping sifat-sifat mereka yang akan memakan telur spesies ikan asli di perairan negara kita. Kesan daripada masalah ni, saiz-saiz ikan tempatan kita mostly akan terbantut. Lebih parah lagi, amount ataupun bilangan ikan asli yang semakin hari semakin berkurangan sebab ikan asli tak ada nak membesar, dah kena baham dengan ikan pendatang. Kalau kita ada ikan-ikan yang dikategorikan sebagai ikan pendatang, jangan sesekali lepaskan ke dalam perairan negara kita, sebab tindakan macam ni secara tak langsung mampu untuk memusnahkan habitat ataupun ekosistem ikan asli negara kita. Berikut aku sertakan 12 ikan pendatang yang boleh dikatakan mostly daripada list ni dah boleh dikatakan dah bermaharajalela di dalam ekosistem negara kita. Apakah ikan yang pertama? Jom. That is a big old catfish. Ikan yang pertama, Amazon Red-tailed Catfish ataupun lebih famous orang panggil RTC, Red-tailed Catfish. Red-tailed Catfish ataupun nama saintifiknya ialah Fractocephalus hemileopterus. Ikan keli yang berasal daripada perairan Amazon ini dibawa masuk ke Malaysia pada awalnya untuk tujuan ikan hiasan, ikan akuarium lah, untuk keeper-keeper akuarium lah. Apa yang menarik bagi ikan ni ialah warna badan dia yang cantik dan warna ekor dia yang merah tu lah, kenal dengan nama dia Red-tailed Catfish. Saiz maksimum untuk ikan keli dari perairan Amazon ni mampu mencecah sepanjang 1.5 meter dan seberat 82 kg, lebih kurang macam tu. Ikan ni boleh dikatakan sejak 2-3 tahun lepas ni banyaklah pemancing-pemancing yang dapat ikan ni. Lepas tu mereka up dekat grup ID ikan dekat Facebook. Mereka tak tahu ikan ni ikan apa sebab tak bisa nampak, tapi bila mereka mengai tu dapat ikan tu. So adalah keeper-keeper yang pandai sikit bab ikan predator ni, dia masuk komen kata ni RTC macam mana boleh ada dekat perairan negara kita kan? Macam mana boleh ada? Macam tu lah. Ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab bila dah besar, sebab ikan ni cepat, pembesaran dia memang cepat besar. So bila mereka tak research dulu sebelum
beli ikan daripada kedai akuarium, mereka tak risau, dia main beli saja. Bila sampai ke rumah, dalam 3-4 bulan tu dah nampak tumbuh dia memang besar. So boleh dikatakan dalam masa setahun tu memang dah tak muat dah tank tu. So jalan singkat dia lepas ke sungai. Ikan pendatang yang kedua iaitu pleko. Inilah hasilnya. Dengan satu tebaran saja kita dapat 3 ekor ikan bandaraya. Dominasi ikan pendatang tu sangat tinggi, sangat banyak, sangat dominan. 7 ekor ikan. Semuanya ikan pendatang. Atau orang panggil ikan bandaraya, ikan bandaran, ikan sapu-sapu. Ikan bandaraya atau nama saintifiknya Loricariidae, berasal daripada perairan Costa Rica, Panama dan sekitar Amerika Selatan macam tu lah. Untuk pleko ni ada lebih kurang dalam 680 spesies macam tu. Ada macam-macam macam-macam lah spesies dia. Dalam perairan negara kita ni yang boleh dikatakan selalu jumpa ni, yang common saja lah, yang biasa punya. Bukan yang jenis beratus-ratus yang mahal, beribu-ribu tu, yang biasa yang kat kedai seekor 2-3 ringgit macam tu lah. Boleh dikatakan pleko ni banyak dijumpai di dalam sungai sekitar Lembah Kelang, area sana lah. Tapi boleh dikatakan satu Malaysia mesti dah ada dah pleko ni, sebab dia cepat tu biak, lepas tu ketahanan survival dia memang tinggi lah. Ikan ini daya survivalnya tinggi. Ia boleh hidup dalam air yang kotor serta cara pemakanan utama di dasar perairan. So memang dia dah conquer lah. Yang boleh kata dekat banyak dekat area Lembah Kelang pun sana, sebab apa yang aku research dekat area sana kekurangan pemangsa. So ikan bandaraya ni atau dikenali sebagai pleko ni dah mendominasi ekosistem sungai dekat area sana. Masalah ni memang membimbangkan sebab ikan ni macam aku cakap tadi, dia daya ketahanan diri dia yang tinggi dan mampu untuk hidup dalam air yang keruh. Okey, ikan yang ketiga iaitu alligator. Alligator atau nama saintifiknya Atractoscius spatula. Ikan ni berasal daripada Amerika Utara dan banyak boleh dijumpai di Florida, Georgia, Louisiana, Alabama dan Mississippi. Ikan ni dapat nama dia sebab mempunyai mulut yang seakan-akan macam mulut buaya ataupun alligator. Saiz maksimum ikan ni yang pernah direkodkan di Mississippi adalah sepanjang 8 kaki 5 inci dan seberat 327 pound. Kalau convert dalam kilogram lebih kurang dalam 145-148 macam tu. Ikan buaya pun pernah dijumpai di Sungai Kedah pada tahun lebih kurang dalam antara 2012 ke 2014 macam tu, sebab ada banjir di area Alostan sana. Bila banjir dah surut, orang awam jumpa satu bangkai yang disangkakan itu bangkai buaya. Bila diperhati dengan lebih mendalam, ternyata itu adalah bangkai alligator yang terlepas dari jagaan tuan dia akibat banjir yang berlaku di sekitar Alostar. Ikan pendatang yang keempat iaitu pacu. Keep it away from houses in the water. Ikan pacu atau nama saintifik dia Colosoma macropomum, kalau salah tolong tulis kat komen. Berasal daripada Amerika Selatan dan dibawa masuk ke Malaysia sebagai aktiviti aquaculture. Dan pacu ni bukan piranha macam orang duk cakap tu, pacu piranha, pacu ni piranha. Dia bukan piranha sebab dia pacu ni dia ada struktur gigi yang seakan-akan macam gigi manusia. Manakala RBP ataupun piranha, red belly piranha, dia gigi dia, struktur gigi dia bergerigi dan tajam kan. So tak sama macam pacu. Ikan ni juga lebih sinonim digelar sebagai ikan bawal ayat tawak oleh kalangan masyarakat setempat sebab bentuk fizik badan dia yang lepak macam ikan bawal lah. Boleh katakan macam boleh lah macam ikan bawal. Saiz yang mampu dicecah oleh pacu lebih kurang 3 kaki lebih, semeter lebih macam tu, dan seberat 40 kg macam tu lah. Kalau untuk black pacu dia boleh lebih besar pada red belly pacu lah. Tapi kat kedai ikan payah nak jumpa red belly pacu, black pacu, payah nak jumpa black pacu. Selalu yang untuk jual tu RBP, red belly pacu. Untuk pacu ni pun banyak lah customer dapat tambah area Sungai Kedah dekat Alostar dan dekat Tanjung Cari dari sana. Dah banyak dah orang dapat. Masa 2014 dulu pun dia duk pergi nak casting Toman sambil-sambil letak bokeh yang tenggelam kan, dapat pacu tu 2014 lah. 2021 tak tahu banyak-banyak rosak ekosistem. Okey, untuk ikan pendatang yang kelima, yang ni memang mungkin setengah orang tu yang dia tak tahu yang ni ikan pendatang, tilapia.
ataupun lebih betul lagi tilapia. Tilapia ataupun nama saintifik dia Oreochromis niloticus, yang hitam, tilapia hitam kalau salah tolong betul. Pada mulanya dibawa masuk ke Malaysia untuk tujuan aquaculture dan peternakan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penyebaran ataupun pelepasan ikan tilapia ni ke dalam ekosistem asli negara kita. Contoh dia banjir dan sikap tidak bertanggungjawab setengah pihak. Banjir tu tak boleh buat apa. Terdapat dua jenis tilapia yang popular di Malaysia, iaitu tilapia merah dengan tilapia hitam. Apa yang membimbangkan kita ialah ikan ni berupaya untuk breed ataupun membiak dalam kadar yang pantas, di samping menghasilkan beribu-ribu telur mengikut saiz induk lah. Lagi besar induk, lagi piau telur yang dia hasil lah. Kalau tak kawal, memang populasi ikan ni boleh mendominasi ekosistem negara lebih parah. Lah pun boleh dikata parah. Memang pergi mana-mana pun ikut benang-benang apa semua memang duk dapat tilapia. Ikan pendatang yang keenam ni boleh dikatakan antara yang terfamous lah kebelakangkan ni lah. Tak lain tak bukan peacock bass. Peacock bass atau nama saintifik dia Cicela ocellaris, yang monoculus peacock bass mono. Turut berasal dari lembah Amazon. This one is a native of the Amazon. Pada mulanya peacock bass ni dibawa masuk sebagai ikan hiasan, terutamanya bagi set-set keeper yang suka dan ataupun menggemari ikan predator. Hal ini kerana peacock bass sangat sinonim sebagai ikan pemangsa yang sangat boleh dikatakan ganas dan menghasilkan splash ketika sesi feeding. Tahu kalau bagi live feeder, bila PB ni ambil sambal, satu yang orang gian. Macam mana pun berbalik kepada masalah yang ikan dibawa. Ikan ni ikan pemangsa yang boleh mengganggu ekosistem ikan asal kita, ikan pemangsa asal kita. Contoh macam ikan toman, ikan haruan lah, dia boleh mengganggu ikan pemangsa asal negara kita disebabkan saiz mulut dia yang besar. Definitely a predator. Big mouth but not as toothy as the snakehead. Memudahkan dia untuk menyerang dan memakan ikan-ikan yang bersaiz besar. Ikan ni juga famous dalam kalangan kaki-kaki pancing sebab sifat dia yang ganas masa sambak umpan, sambak gewang. Tu lah sebab tu dia famous. Saiz yang mampu dicapai oleh peacock bass ataupun PB adalah antara untuk mono untuk yang mono lebih kurang dalam 24 ke 28 inci lah. Yang tu dekat wild punya. Kalau yang dalam yang dia duk keep dalam tank tu susah dapat saiz tu. Untuk saiz mono iaitu jenis yang boleh dikatakan yang banyak dalam ekosistem negara kita. Macam dekat kalau area sini dekat Tasik Timur Tasuh. Terus sudah Tasik Timur Tasuh, lepas tu dekat Paya, dekat Tengku Sarina, Tita tu dah start ada lah situ. Lepas tu dekat area Lombok dekat sekitar negeri dalam Malaysia. Lepas tu yang paling latest hari tu dalam FB ada orang tu post, aku tak ingat siapa post, tapi ada seorang tu post dia tak tahu dia nak pergi hunting di mata ke apa, di mata dekat Ayat Terjun. Tu tak boleh brain lah. Macam mana PB boleh ada dekat Ayat Terjun? Nanti kalau jumpa aku akan insert gemak. Dia dapat PB dekat area-area Ayat Terjun, tapi semacam saiz kecil gitu lah. Tak tahu lah siapa lepas PB kat Ayat Terjun. Yang ketujuh, Arapaima. Arapaima atau nama saintifik dia Arapaima gigas, berasal daripada sungai Amazon dan dibawa masuk untuk tujuan ikan hiasan bagi peminat ikan predator lah. Ni kalau yang suka predator memang depa cari lah Arapaima. Dan tambah-tambah yang set yang ada FGT ataupun yang ada kolam kan, memang depa cari Arapaima. Arapaima adalah sejenis ikan yang bersifat pemangsa, agresif dan mengganggu ekosistem ikan pemangsa tempatan. Sama juga macam ikan pemangsa tempatan, ikan haruan, ikan toman apa semua tu. Toman bunga payah sikit lah, dia duk ceruk sangat. Kalau toman tu dengan haruan memang kacau lah. Saiz yang boleh dicecah untuk Arapaima ni yang direkodkan adalah sepanjang 3 meter dan seberat lebih kurang 200 kg. Yang sana. Tapi itu dekat wild lah, dekat Amazon sana. Badan dia yang panjang seakan-akan bentuk torpedo, memudahkan dia untuk berenang laju. Time hunting mangsa dia dalam tahun 2014 macam tu, ada orang awam dekat Sungai Kedah juga pernah digemparkan dengan penemuan satu bangkai yang disangkakan seekor buaya. Lepas cek apa semua, lepas parti apa semua, ternyata bangkai tu adalah seekor Arapaima sepanjang 2 meter dan
dan seberat lebih kurang anggaran 80 kg macam tu lah. Sikap tak prihatin setengah pihak, terutamanya predator keeper yang melepaskan haiwan peliharaan mereka ke ekosistem negara memang sangat-sangat tak wajar lah. Tapi tak semua predator keeper macam tu, ada serta-serta saja. Namun telah dimaklumkan arapaima yang dijumpai di Sungai Kedah tersebut adalah kerana musibah banjir. Macam yang awak cakap awal tadi lah, antara faktor-faktor yang boleh membuatkan ikan tu masuk ataupun terlepas ke perairan negara, musibah banjir. Bila banjir, lepas tu contoh ada kolam banjir, air naik, terlepas. Masa tu tak silap ada banjir dari sana, lepas tu ikan tu terlepas daripada penjagaan tuan dia. Ikan pendatang yang ke-8 iaitu patin mekong. Mekong giant catfish. Patin mekong atau nama saintifik dia Pangasionodon gigas. Lokaliti asal ikan ni adalah daripada Sungai Mekong yang terletak di Thailand sana. Ikan ni pada awal dia dibawa masuk untuk tujuan aquaculture dan aktiviti kolam pancing lah, untuk aktiviti kolam pancing. Saiz ikan ni boleh bercecah sepanjang 3 meter dan seberat antara 150 kg ke 200 kg. Mekong giant catfish is known to grow over 600 pounds. Only 650 pounds is the biggest one. Dalam hanya 6 tahun. Itu kalau belah dalam kolam lah. Ia juga dilaporkan mampu mencecah berat hampir 350 kg. Over 600 pounds. Yang tu kalau dekat awal dia punya dalam Sungai Mekong sana, boleh nak reach untuk seberat tu. Di tempat asal dia, patin mekong ni merupakan sumber protein yang utama bagi masyarakat di sana. Orang Thailand sana untuk tangkap makanan ikan ni. Ia juga merupakan salah satu ikan yang boleh dikatakan popular dalam kalangan nelayan sungai kat area Sungai Mekong sana. Ikan pendatang yang ke-9, tongsan. Nama saintifik bagi ikan tongsan ni ialah, payah sebut Hippophthalmites. Macam mana nak sebut? Hippophthalmites nobilis merupakan salah satu subspesies dalam keluarga ikan carp. Ikan tongsan juga lebih sinonim dengan nama ikan nama apa orang panggil? Ikan carp kepala besar. Ikan carp kepala besar. Hal ini kerana bentuk kepala dia yang menyerupai seakan-akan bentuk kepala ikan patin dan mata dia yang terletak agak sedikit ke bawah pada bahagian kepala dia. Ikan tongsan juga mampu untuk membesar sehingga sepanjang 1.5 meter dan seberat antara 45 kg ke 50 kg macam tu anggaran. Ikan tongsan banyak dibelah dalam kolam untuk tujuan ternakan ataupun aktiviti memancing lah. Kaki-kaki pancing memang sinonim lah, dia bertawah ikan tongsan ni. Ikan pendatang yang ke-10, yang ni pun sama macam ni, yang awal tadi sama macam tilapia tu, mungkin orang ingat yang ni ikan asli negara ni. Keli Afrika. Ikan keli Afrika atau nama saintifik dia Clarias gariepinus. Kalau salah, betul ya komen. Ikan keli ni dibawa masuk ke Malaysia atas tujuan untuk komersial, untuk aktiviti ternakan dan aquaculture pada awal dia lah. Hal ini kerana pembesaran dia yang pesat dan saiznya mampu untuk mencapai sehingga hampir 2 meter. Boleh besar cepat. So macam tu lah orang bawa masuk untuk komersial. Dan berat dia mampu mencecah 60 kg. Yang ni apa yang aku research lah. Keli Afrika ni juga boleh dikatakan sudah I'm 25%. Keli Afrika ni boleh dikatakan dah mula mendominasi lah perairan negara kita. Antara punca utama yang boleh membolehkan ikan ni masuk ke dalam ekosistem negara kita, macam tadi sama juga musibah banjir. Dia boleh berada dalam sangkar tu. So bila air naik, banjir ke apa ni, tak boleh buat apa, ikan lepas keluar. Itu lah. Okey, ikan pendatang yang ke-11, ASEAN Red-tailed Catfish. ASEAN Red-tailed Catfish atau nama saintifik dia Hemibagrus wickiodes. Ikan ni pada mulanya dibawa masuk ke Malaysia atas tujuan sebagai ikan hiasan dan sebagai aktiviti pancing lah, aktiviti memancing kat kolam pancing. Ikan ni juga dikenali sebagai ikan baung ekor merah. Ikan baung ekor merah dalam kalangan masyarakat setempat. Ikan ni menjadi salah satu masalah dalam ekosistem perairan negara sebab naluri pemangsa dia yang tak memilih dan akan makan apa saja
mangsa yang dia jumpa. Asian Red Tail Catfish dilaporkan sebagai ikan ayak tawak paling agresif di dunia. Oh, sakit gak? Gila yang lawan banget ya. Oh, malah ngejar. Wih. Iya sih, iya. Ini luka atau? Asian Red Tail Catfish ni pun dah pernah orang dapat dah dekat, tak silap, area sungai dekat Pahang sana. Ada kaki-kaki pancing duk mengai dia pun nak mengai patin kot, tak silap. Dia pun nak mengai patin kot, tak silap. Lepas tu dapat ikan baung. Dia pun duk kata ikan baung, dia pun up dalam group FB. Lepas tu ikan baung ni ekor merah. Adalah kiper-kiper predator yang tahu. Dia pun kata yang ni Asian Red Tail Catfish, baung ekor merah, bukan baung yang asli negara kita punya. Ikan pendatang yang terakhir, yang ke-12, iaitu jaguar cichlid. Jaguar cichlid atau nama saintifik dia Parachromis managuensis. Ikan ni pada mulanya dibawa masuk ke Malaysia untuk tujuan ikan hiasan, terutamanya bagi peminat cichlid. Ia juga dikenali sebagai kerapu lombong oleh masyarakat setempat sebab banyak dijumpai kat lombong-lombong sekitar negara. Kerapu lombong ni mempunyai tahap survival yang tinggi di mana ia mampu untuk bertahan hidup dalam air yang keruh dan berlumpur. Walaupun kawasan yang dia duduk tu oksigen rendah, dia mampu untuk bertahan hidup lebih lama berbanding ikan-ikan tempatan. Kalau tak diberikan perhatian yang sewajarnya, spesies ni memang akan mendatangkan masalah untuk ekosistem negara kita. Tak silap aku, jaguar cichlid ni baru duk start heboh dalam 2017 2018 macam tu lah. Baru duk start heboh. Lah memang dah banyak orang dekat area lombong apa semua. Memang kalau nak cari dia, pergi kat situ lah, pergi lombong-lombong. Ada subscriber pernah PM aku, dia duk mengai dekat area Perak sana. Memang dia kata duk pi, memang duk mengai tu dia dapat tu lah, duk dapat jaguar cichlid tu lah. Yang lain memang boleh kata dia sapu licin lah. Okey, itu saja untuk video kali ni. 12 jenis ikan pendatang. Antara 12 tu boleh dikatakan kebanyakan daripada 12 tu dah banyak dah yang dah bermaharajalela dalam perairan negara kita. Kiper-kiper ke luar sana kalau boleh, sebelum keep certain ikan tu, sebelum beli, tolong research dulu yang mana sesuai untuk kita, yang mana tak sesuai untuk kita. Takut pantang nampak cantik, kita beli, lepas tu tak dan setahun tank dah tak cukup, lepas kat sungai, ke depan nanti takut ekosistem semakin nazak lah. Law pun dah boleh dikatakan penuh lah ikan pendatang kat perairan negara kita. Dan tu saja. Lagi satu, aku nak peringat pasal giveaway yang 1k tu. Masa recording video ni aku check lebih kurang dalam 593 subscriber macam tu lah. Ada lagi 400 lebih macam tu sikit untuk sampai 1k. Bila cecah saja 1k, aku akan buat giveaway cana, ikan cana. Bila cecah 1k, aku akan buat pool dekat community. Boleh check kat community, pergi kat Finobis, check kat community, aku akan buat pool jenis-jenis cana. So hampa pilih yang mana cana yang hampa nak masa giveaway. Contoh cana Andrau ke, cana Stewati ke, cana Maru ke, tekanlah pool tu. Nanti aku akan ambil yang mana paling banyak, aku akan buat yang tu sebagai giveaway. Mungkin lebih pada seekor, 2-3 ekor macam tu aku akan buat. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Boleh share video-video ni, boleh share dekat grup Facebook, grup ikan Facebook, grup pancing ke mana-mana, WhatsApp, Telegram, bagi mereka tengok jenis-jenis ikan pendatang dekat Malaysia ni. Kot-kot ada yang masih tak tahu ikan tu ikan bukan asli ikan Malaysia, so mereka akan alert, mereka takkan lepas dekat perairan negara kita. Yang mana komen dekat ada dekat video mana komen untuk suruh buat pasal perbezaan cana maru lokal punya, cana maru Perak macam mana, Pahang macam mana, Kelantan macam mana. Yang tu aku nak try buat, tapi example contoh ikan tu tak ada. Aku tak ada yang lokal tu, aku tak collect semua lagi. Lawan ni pun baru ada Terengganu, Pahang dengan Perak. Kelantan tak ada lagi, Kahang tak ada lagi. Bila dah cukup semua, aku akan buat video tu. Bukan aku tak mau buat. Kalau hampa ada suggestion untuk buat video apa-apa, boleh suggest kat bawah. Yang tu saja untuk video kali ni. Share video ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.